Ahli politik bergelar Datuk Seri dikesan terlibat dalam kes pemerdagangan manusia. Fuad minta PAS merdekakan partinya dari politik toksik. Zahid minta pihak berkuasa siasat 10 SD yang ditandatangani MPBN. Rakan percaya sokongan orang Cina terhadap DAP semakin menurun. Haji Jinor kekal pendirian mahu Sabah punyai hubungan baik dengan Kerajaan Persekutuan. Ahmad Zahid beritahu status MyPPP akan ditentukan dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Pihak polis mendedahkan bahawa terdapat seorang ahli politik yang bergelar Datuk Seri dikesan dalam kes pemerdagangan manusia di Myanmar dan turut membabitkan ahli politik dan suaminya. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, setakat ini pihaknya telah mengambil keterangan daripada 3 individu termasuk ahli politik itu dan suaminya. Memetik laporan daripada bernama, kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Sebelum ini, media melaporkan seorang ahli politik yang juga bekas timbalan menteri dipercayai terlibat aktif dengan menjadi dalang kepada kumpulan sindiket pemerdagangan manusia antarabangsa beroperasi di Myanmar. Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia (MHO) Datuk Hishamuddin Hashim dilaporkan berkata wanita itu bersama suaminya turut memegang jawatan penting selaku pengerusi keselamatan sebuah syarikat dan difahamkan terbabit pada awal 2020. Baru-baru ini tular sebuah video pembongkaran sindiket itu di Myanmar menerusi YouTube yang diterbitkan di Indonesia kerana ramai rakyat Indonesia telah menjadi mangsa sindiket terbabit yang secara terangan terlibat dalam aktiviti jenayah pemerdagangan manusia termasuklah melakukan paksaan, penyiksaan, penjualan organ manusia serta jenayah membunuh. PAS disarankan untuk memerdekakan terlebih dahulu ahli politiknya daripada penjajahan politik agama yang menyesatkan parti itu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zarkashi menjawab sebagai mengulas kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa PAS perlu menawan Sabah jika mahu memerdekakan negara. Katanya parti itu hanya bermimpi di siang hari. Sebelum itu, Hadi berkata melalui hantaran di Facebooknya, PAS mesti memperkasakan kedudukan di Sabah dengan memenangi pilihan raya kecil di negeri itu. Katanya sama ada kerusi itu dimenangi oleh PAS atau parti itu akan mengajak kawan-kawan parti lain yang bergabung bersama-sama untuk menubuhkan kerajaan demi memerdekakan negara sepenuhnya tanpa bergantung dengan makhluk asing. Mengulas lanjut, Fuad berkata PAS adalah penjajah pemikiran politik agama yang memundurkan. Untuk rekod, PAS mempunyai seorang adun dilantik iaitu Ali Akbar Gulasan yang dilantik ketika PN masih sebahagian daripada kerajaan negeri selepas PRN 16 pada September 2020. Sebarang siasatan dialu-alukan ke atas laporan polis Pemuda Bersatu yang mendakwa 10 akuan berkanun SD daripada ahli Parlimen BN yang memberikan sokongan kepada pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin adalah tidak sah. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua calon BN perlu menandatangani 3 dokumen yang mengakui mana-mana kerusi yang dimenangi adalah milik parti dan bukan individu, serta menyerahkan kuasa membentuk kerajaan kepada pengerusi gabungan. Tambahnya, terdapat bukti rakaman video calon BN menandatangani dokumen tersebut. 30 Ogos yang lalu, pengerusi tetap Pemuda Bersatu Akmal Zahin Zainal Zahir membuat laporan polis terhadap Zahid dengan mengatakan bahawa penipuan yang dilakukannya terhadap Agong terdahulu adalah satu kesalahan jenayah yang serius. Persoalan mengenai sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15 sekali lagi dibangkitkan
selepas ucapan Pengerusi PN Muhyiddin Yassin ketika kempen pilihan raya kecil Nenggiri. Presiden Gerakan Dominic Lau mendakwa undian masyarakat Cina terhadap DAP hari ini sudah semakin berkurangan berbanding sebelum ini. Dia berkata sokongan rakyat kepada gerakan dijangka bertambah baik dan mereka tidak akan berputus asa. Menerusi portal Utusan Malaysia, Lau menjelaskan bahawa terdapat 95% sokongan orang Cina terhadap DAP tetapi semakin menurun kerana dipercayai ramai beralih sokongan kepada gerakan. Menurut Lau, sokongan daripada pengundi terhadap PN dan gerakan bertambah semasa Pilihan Raya Negeri Melaka, PRN Johor, Pilihan Raya Umum ke-15 dan PRN 2023. Beliau juga mengingatkan bahawa DAP gagal menunaikan janji-janji sepanjang memerintah Kerajaan Pulau Pinang selama 15 tahun. Dalam politik, kerajaan negeri mesti ngam dan bekerjasama rapat dengan kerajaan persekutuan. Itu yang ditegaskan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor dan terus kekal dengan pendirian bahawa kerajaan Sabah perlu mempunyai hubungan baik dengan kerajaan persekutuan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS itu turut berkata kerajaan negeri juga perlu bekerjasama rapat dengan persekutuan tanpa berlakunya bermusuhan. Haji J berkata amalan itulah yang menjadi pegangan kerajaan pimpinannya sehingga berjaya mencapai banyak kejayaan walaupun baru lebih setahun kerajaan perpaduan ditubuhkan. Sementara itu, Haji J yakin kerajaan GRS Pakatan Harapan Plus yang membentuk kerajaan negeri ketika ini mampu kembali memerintah selepas Pilihan Raya Negeri ke-17. Beliau berkata keyakinan itu berdasarkan perkembangan semasa politik dan penerimaan rakyat terhadap kerajaan sedia ada. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberitahu status Parti Progresif Penduduk MyPPP untuk diterima semula sebagai parti komponen BN akan ditentukan dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN akan datang. Difahamkan buat masa ini, status itu masih merupakan parti dan rakan yang menyokong BN. Katanya dengan pengambil alihan parti oleh kepimpinan baharu yang kini dipegang oleh pemangku Presiden Datuk Dr. Loga Bala Mohan, maka perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN akan datang untuk melihat semula. Ahmad Zahid berkata BN dalam pada itu akan meneliti semula rayuan yang dibuat oleh kepimpinan baharu untuk kembali bersama BN. Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS melucutkan pendaftaran MyPPP pada 14 Januari 2019 selepas pergolakan kepimpinan di antara mendiang Datuk Seri Maglin Dennis D. Cruz dan Tan Sri M. KVS. Krisis berlarutan selama 5 tahun berakhir 11 April tahun lalu selepas Kementerian Dalam Negeri KDN meluluskan rayuan MyPPP terhadap pengelucutan pendaftaran dan mengesahkan keabsahan Majlis Tertinggi MyPPP diadakan pada 19 Mac 2023 yang memilih D. Cruz sebagai Presiden. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Natstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Natstep Malaysia dan subscribe YouTube Natstep TV. Natstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.